Assalamualaikum dan salam sejahtera Sinar PM 28 April bersama saya Hazwan Mokhtar. Hanya 12 daerah di seluruh negara masih diisytiharkan sebagai zon merah selepas Kelang Selangor kini diletakkan di bawah zon kuning. Menurut data yang dikeluarkan oleh Pusat Kesiapsiagaan dan Tindak Cepat CPRC Kebangsaan, Kelang mempunyai 29 kes aktif berbanding hari sebelumnya 44 kes yang mana jumlah kes positif COVID-19 di daerah itu mencatat 173 kes. Sementara itu, CPRC Kebangsaan turut merekodkan zon hijau kian bertambah kepada 71 daerah. Antara daerah terbaru yang diletakkan di bawah sifar kes aktif adalah Kota Baru yang sebelum ini mempunyai 4 kes sekaligus, menjadikan Tanah Merah satu-satunya daerah di negeri Kelantan merekodkan 1 kes aktif. Ahli Parlimen Kuantan Fuziah Saleh akan didakwa di Mahkamah Session Johor Bahru esok berkaitan penyebaran berita palsu menerusi hantaran di laman Facebook miliknya. Difahamkan unit siasatan jenayah terkelas Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman akan membuat pertuduhan itu pada jam 8.30 pagi. Fuziah yang juga pemimpin PKR pada 10 April lalu memuat naik satu rakaman video yang memaparkan orang ramai menyerbu Kompleks Imigresen, Kastam dan Kuarantin Sultan Iskandar CIQ Johor Bahru sehingga menimbulkan kegusaran orang ramai. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Datuk Huzir Mohammed dilaporkan berkata pihaknya telah merakam keterangan Fuziah bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 500 Kanun Keseksaan iaitu fitnah dan Seksyen 505(b) Kanun Keseksaan iaitu kenyataan yang mendatangkan khianat awam. Fuziah turut disiasat mengikut Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 iaitu penggunaan tidak wajar kemudahan rangkaian atau perkhidmatan rangkaian. Pemantauan berterusan akan terus dibuat oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia dan Polis Diraja Malaysia meskipun Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD di Kampung Datuk Ibrahim Majid dan Bandar Baharu Datuk Ibrahim Majid di Simpang Renggam Johor Bahru akan ditamatkan hari ini. Pengerusi Jawatan Kuasa Kesihatan dan Alam Sekitar R. Vidianaden berkata tempoh bertenang selama seminggu akan berkuat kuasa di kawasan tersebut. Vidianaden berkata pihak kerajaan tidak lagi membekalkan barangan keperluan asas, namun kerajaan telah mengarahkan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP untuk memastikan kesemua barangan keperluan harian mencukupi. Katanya penduduk masih boleh menghubungi bilik gerakan di Majlis Daerah Simpang Renggam jika ingin mendapatkan keperluan khusus bagi sepanjang tempoh pergerakan terhad ini. Menteri Wilayah Persekutuan Tan Sri Anwar Musa berkata hanya 6,000 rakyat tempatan berbanding 16,000 warga asing mendiami kawasan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD di sekitar pusat Bandar Utara dan Pasar Borong Kuala Lumpur. Menurutnya, berdasarkan bancaan terbaru di kawasan itu mendapati daripada jumlah keseluruhan penduduknya iaitu 22,000 orang, seramai 16,000 adalah warga asing termasuk golongan pelarian Rohingya yang memegang kad Pesuruhjaya Bangsa-Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR. Namun katanya semua penduduk di PKPD termasuk warga asing turut akan dibekalkan dengan makanan. Sementara itu, Anwar berkata tahap pematuhan rakyat terhadap Perintah Kawalan Pergerakan PKP di sekitar ibu kota semakin baik apabila semakin kurang mereka ditahan kerana ingkar perintah tersebut. Kita beralih ke berita sukan. Penyerang Manchester City, Sergio Aguero, mengakui tidak faham dengan tindakan sesetengah penyokong Argentina yang terus melemparkan kritikan kepada Lionel Messi. Menurutnya, walaupun Messi belum berjaya membantu Argentina meraih sebarang kejuaraan, namun penyokong tidak boleh terus mengkritik dan perlu melihat kepada komitmen yang telah diberikan oleh bintang Barcelona itu. Bagaimanapun, pemenang 6 kali Ballon d'Or itu masih belum merasai kejuaraan bersama pasukan kebangsaan dengan pencapaian terbaiknya sekadar naib juara Piala Dunia 2014 dan Copa America 2015 dan 2016. Aguero juga turut menegaskan Messi masih layak untuk terus menyarung jersey kebangsaan walaupun sudah mencapai usia 32 tahun. Teruskan bersama Sinar Harian untuk perkembangan isu semasa dalam serta luar negara di www.sinarharian.com.my dan semua platform digital Sinar Harian.